Presiden PAS menepuk air di Dulang. Dalam satu rencana yang ditulis Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang di Harakah Daily pada 27 Julai, beliau berkongsi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi amaran bahawa akan berlaku pada akhir zaman satu keadaan yang menjadi tanda kemusnahan alam ini. Terjemahan hadis tersebut berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggodakan sehingga dipercayai pembohong dibohongi orang yang benar, amanah diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang benar-benar amanah. Golongan Ar-Ruwaibidah, orang yang jahil bercakap, lalu ditanya siapakah itu? Sabda baginda, apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Kata Hadi, malangnya ramai di kalangan umat Islam terpengaruh dengan ajaran bukan Islam yang memisahkan politik daripada urusan agama sehingga mengakibatkan munculnya orang-orang yang jahil terhadap agama. Lalu mereka itu bercakap dan menulis perkara melibatkan urusan politik menggunakan akal semata-mata tanpa merujuk kepada ilmu Islam yang menjadi sebahagian daripada mukjizat Al-Quran dan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Islam sebuah agama yang indah dirosakkan. Apatah lagi pada zaman wujud kebebasan media, terdapat musuh Islam yang sanggup berbelanja besar menggunakannya sebagai alat bertujuan menyebarkan kekeliruan dan kesesatan, termasuklah untuk meragukan orang ramai terhadap Islam dan perjuangannya yang sebenar. Ramai di kalangan penganut Islam yang hanya berfikir untuk mencari makan dan menjadi khadam mereka semata-mata untuk mendapatkan imbuhan. Pada masa yang sama, mereka tidak menyedari bahawa pemikiran yang disebarkan itu sebenarnya menempah dosa yang berpanjangan hingga meninggal dunia. Menurut Hadi, umat Islam disuruh menjauhi golongan yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya dan menyesatkan orang lain serta orang-orang yang sesat tanpa ilmu dan pengetahuan. Lebih malang mereka di kalangan yang jahil murakab sebagaimana ditakrifkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu mereka yang tidak tahu atau tidak sedar diri jahil masing-masing dan juga bersifat takabur, ujarnya. Hadi seterusnya menyerang golongan pengamal media. Katanya, kita mesti berwaspada pada zaman mutakhir yang canggih ini kerana wujud golongan syaitan yang menggunakan media tertera upahan dan sukarelawan untuk menyebarkan maklumat dan tulisan yang menarik tetapi menyesatkan akal sehingga menghilangkan jati diri umat Islam. Beliau merumuskan golongan syaitan ini kepada dua. Pertama, ada sebahagian yang mendedahkan diri sendiri, bahkan ada yang menentang Islam secara terbuka seperti mempersendakan hukum Islam yang mereka fikirkan bodoh dan tidak bertamadun sehingga perbuatan mereka itu menunjukkan diri mereka sendiri paling tidak bertamadun di rimba. Kedua, ada juga kalangan mereka yang berpura-pura menyokong Islam secara provokasi supaya dilaksanakan syariat Islam tanpa ada sifat bertafakuh. Sedangkan mereka jugalah yang menjadi penghalang dan bersekongkol dengan musuh Islam kerana mahukan kemenangan dunia yang segera tanpa mempedulikan wawasan akhirat. Nampaknya kuat juga Hadi menepuk air di Dulang. Bukan hanya air itu terpercik ke muka beliau, tetapi ia turut terpercik ke muka pemimpin parti persekongkolannya yang terlibat dalam langkah syaratan yang kini sedang menikmati ghanimah setelah membuang para profesional yang amanah dalam syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan agensi kerajaan. Mengulas mengenai nukilan Hadi itu, Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain Abidin berkata, setiap zaman ada kekeliruan tersendiri. Kekeliruan itu berpunca daripada kejahilan. Sepatutnya ulama berperanan mencerahkan umat, mengeluarkan mereka dari kejahilan, bukan mengelirukan umat. Katanya ketika dihubungi Jom Channel, beliau melihat senario ini wujud bukan kerana tiada ilmu tetapi tiada amanah. Apa yang berlaku ialah apabila ulama tidak amanah dengan ilmu, terlalu terpengaruh dengan kemahuan nafsu pengikut, mahu disanjung menyebabkan kebenaran tenggelam dan kekeliruan muncul, tegasnya. Lalu PAS membisu apabila dihina oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Tuan-tuan fikir sendiri, siapakah sebenarnya yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mempertahankan kezaliman dengan menafikan mandat rakyat? Siapakah sebenarnya syaitan itu?